Boleh Cik Firdaus? Firdaus? Boleh Ustaz, teruskan Ustaz. Boleh start? Boleh dah Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Cik Firdaus, pengarah AMIC serta seluruh kru yang menjayakan program kuliah kalam murabbi kita pada malam ini. Walaupun saya bukan murabbi yang hebat, tapi dengan berkat kata-kata itu insya-Allah dalam usaha untuk kita didik diri saya dan diri rakyat negeri Terengganu agar memperbanyakkan bekalan untuk menuju ke hari akhirat. Malam ini kita akan berbicara tentang satu amalan. Amalan yang sangat hebat dan amalan yang mudah dilaksanakan. Dan amalan ini diketahui umum tentang kelebihannya. Tapi sengaja saya sebut pada malam ini untuk mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, ayah haji kita, datuk-datuk, anak-anak muda yang bersama dengan saya pada malam ini ataupun yang mendengar kuliah kita pada masa-masa yang akan datang. Malam ini kita akan berbicara tentang bab fadlis salah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada hari Jumaat. Abang mak kita berapa kali kita sudah berselawat pada Nabi pada hari ini? Berapa kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari? Berapa kali kita berselawat kepada Nabi dalam suasana kita bercakap dalam situasi pandemik COVID-19, lockdown ini, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Sedangkan selawat pada Nabi ini satu bekalan yang besar. Kerana itulah pengarang Syekh Muhammad Abdul Mu'ti menyebut kenapa dia membicarakan tentang bab kelebihan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk mengingati orang yang mempelajari hadis ini tentang kelebihan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, agar orang yang mempelajari hadis ini akan membiasakan diri untuk berselawat dengan Nabi. Yang ketiga, marilah kita berselawat kepada Nabi dengan sirah-sirah ataupun dengan lafaz-lafaz yang paling utamanya yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang seterusnya yang lain-lain. Yang keempat, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berselawat untuk mendapat darjat, kedudukan, pahala daripada Allah, daripada semua pintu kebajikan. Istighfar, pintu ada pahalanya. Zikir, satu pintu ada pahalanya. Sembahyang, ada pintu yang penuh dengan pahalanya. Demikian juga salah satu pintu kebajikan dan kebaikan ialah kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi dengan satu selawat, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya dengan menggantikan satu itu dengan 10 ganjaran pahala daripada Allah. Bila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, langsung kita akan ingat ayat yang biasa dibaca oleh
Khotib di atas mimbar. Betul tak ayah kita? Betul tak tuan-tuan, haji-haji, mak haji kita, orang muda? Betul ataupun tidak, kita akan dengar khatib akan membaca ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah dan ucap salamlah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya. Pengarang menceritakan tentang ayat yang kita baca ini. Apabila Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda. Maknanya kata dia, azimu, kamu hendak memuliakan Nabi. Wa waqiru, hendaklah kamu mengagungkannya. Wada'u lahu bi'arfa'i darajat, hendaklah kamu sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat darjat-darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Aliyah, kata Abu Aliyah, salatullah, makna selawat Allah Ta'ala pada Nabi itu ialah thana'uhu alaihi indal malaikah. Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Wa salatul malaikah, selawat para malaikat ialah doa para malaikat. Itu kata Abu Aliyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yusallu ay yubarikun. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi, maknanya barikun, mereka memohon berkat kepada Allah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Atha' berkata, salatu minallah silatun. Selawat daripada Allah maknanya silah, mengingkat hubungan Allah. Wa minal malaikah ruf'ah. Adapun selawat daripada malaikat itu maknanya mengangkat darjat Nabi. Wa minal ummah, selawat daripada umat Nabi maknanya mutaba'ah, makna kita mengikuti Nabi Muhammad, wa mahabbah, dan tanda kasih sayang kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Iman Al-Qurtubi pula berkata, wassalatu minallah 'alal 'abdi, bersalawatlah daripada Allah. Allah selawat kepada seorang hamba-Nya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rahmat Allah kepada Nabi dan keberkatan Allah kepada Nabi. Selawat para malaikat maknanya doa malaikat kepada orang-orang yang beriman dan beristighfar untuk mereka, sebagaimana Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Adapun berselawat umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad maknanya berdoa dan memuliakan segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Alusi menyebut dalam kitab Ruh Al-Ma'ani, tidak ada satu umat daripada umat-umat sebelum ini disuruh supaya berselawat kepada Nabi mereka, melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan ketinggian kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi daripada Nabi-Nabi yang lain, dan mengisytiharkan kelebihan Nabi daripada Rasul-Rasul yang lain. Beruntunglah orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi. Beruntunglah bagi orang yang sentiasa berselawat dengan Nabi, akan dia angkat segala dosanya, akan ditulis baginya segala kebajikan dengan sebab kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makcik, ayah long kita, tuan-tuan, haji-haji, semua perbincangan yang saya sebut ni ramai diketahui oleh kita. Tapi bagaimana kita nak serap, bagaimana kita nak tanam dalam diri anak muda kita, masyarakat kita, rakyat negeri Terengganu secara khususnya,
suka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi dalam keadaan kita pegang telefon. Bagaimana kita nak latih diri kita? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nak latih diri kita sentiasa berselawat kepada Nabi, agar dengan kelebihan berselawat dengan Nabi ini Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allah. Kalau kita melihat kitab-kitab yang begitu banyak yang membicarakan tentang berselawat kepada Nabi ni, ya Allah, banyak kitab. Antara kitab yang sangat masyhur dalam membicarakan tentang selawat ini, Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar, yang dikarang oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah. Jadi anggap sebagai kitab yang sangat masyhur dalam membicarakan tentang selawat. Al-Qaulul Badi' fi salawat atau fi salat ala al-habib al-syafi'. Al-Qaulul Badi', perkataan yang indah dalam membicarakan tentang berselawat kepada Nabi yang dikasihi oleh Allah, yang beri syafaat di akhir zaman, di hari kiamat. Yang dikarang oleh Syekh Syamsuddin As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Banyak kitab-kitab. Demikian juga kitab yang terkenal, Ad-Durrul Mandud fi salati wassalam ala sahibil maqamil mahmud, yang dikarang oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Jika kita melihat apa yang disebut oleh pengarang ini dalam kitab dia tentang kelebihan yang tercapai bila kita berselawat pada Nabi, yang pertama, kita mematuhi perintah Allah dan bertepatan dengan kehendak Allah dalam kita berselawat pada Nabi ini. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, kita melaksanakan suruhan Allah dan bertepatan dengan arahan Allah. Yang kedua, jika kita berselawat bertepatan dengan pengamalan para malaikat yang mulia yang sentiasa berselawat pada Nabi. Disebut dalam satu kitab, diturunkan ayat. Bila diturunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sayyidina Abu Bakar terus berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah indahnya kerana kami disertakan bersama dengan para malaikat dalam menyanjung, dalam berselawat kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala letak innallah wa malaikah berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diminta supaya kita mengikuti amalan yang dilakukan oleh para malaikat, berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencapai 10 pahala ataupun 10 selawat daripada Allah. Yang keempat, mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, menjadi sebab keampunan daripada Allah. Yang keenam, sebab kepada dekatnya kita dengan Allah dan dekat kita dengan Nabi kita Muhammad pada hari kiamat. Yang seterusnya menjadi sebab selamatnya kita daripada azab Allah. Dan juga membebaskan diri kita daripada nama orang yang bakhil. Bila mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kedekut untuk berselawat dengan Nabi. Kita akan mendapat berkat daripada Allah. Kita akan mendapat rahmat daripada Allah. Kita akan mendapat kasih sayang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu benda yang besar yang disebut annaha sababun lihusulil barakat wa nuzulir rahmat. Ini yang kita harapkan hari ini. Kita harapkan berkat daripada Allah. Kita harapkan kasih sayang rahmat daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Juga menjadi sebab indahnya sesuatu majlis. Bila majlis itu diisi, dipenuhi dengan berselawat kepada Allah. Menjadi sebab tetap kaki kita di atas titian, tidak gelincir jatuh ke dalam neraka wa'iyyazubillah.
juga menyucikan hati kita daripada nifaq. Ini sebab-sebab yang disebut ataupun faedah-faedah yang begitu banyak yang disebut oleh para ulama. Khususnya dalam kitab Durrul Mandud, tuan-tuan boleh berujuk bagaimana dalam kitab ini, ya Allah. Bila saya baca kitab ini, begitu banyak menceritakan faedah berselawat kepada Nabi dengan tujuan. Walaupun Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa kitab dalam muqaddimah dia, kitab Al-Qawlul Badi' fi salati ala al-Habib Syafi' sudah lengkap, sudah cantik, sudah indah, sudah lengkap tulisannya. Tapi dia cuba menambah sikit. Ini Syekhul Islam Ibn Hajar menyatakan begitu banyak faedah-faedah dalam kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita mendapat kasih sayang daripada malaikat, pertolongan daripada malaikat, ucapan aluan dan perhargaan daripada para malaikat. Kita mendapat syafaat dan penyaksian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih kita daripada penyakit nifaq, selamat kita daripada api neraka. Annaha kaffaratul lana, dia menjadi kafarah, penghapus dosa untuk kita. Wa zakatun li'amalina, menyucikan amalan kita bertambah indah, bertambah cantik, bertambah mulia di sisi Allah. Dan akhirnya banyak kemungkinan tuan-tuan boleh merajak kitab ini, Ad-Durrul Mandud. Sebab yang begitu banyak yang dinyatakan oleh para ulama tentang orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab selamat daripada dahaga pada hari kiamat. Ya Allah, kita ulang berkali-kali. Kita ulang, ayah haji, maklum, tuan-tuan, anak-anak muda yang dengar saya ni. Setiap kali kita lihat, kita rasa lockdown susahnya. Cuba kita lihat untuk mendidik diri kita. Hari kiamat susah. Atas dunia ni susah, hari kiamat susah. Jangan macam cerita hidup pun susah, mati pun susah. Cerita P.Ramlee. Tapi sekira-kiranya ia juga menjadi pengajaran kepada kita. Jangan hidup susah, mati susah. Biarlah kita hidup susah, walaupun kita nak hidup senang. Tapi kalau kita diuji oleh Allah, kita ingat bahawa ada satu bekalan yang tidak akan menyusahkan kita di hari kiamat. Antaranya ialah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab keselamatan daripada dahaga pada hari kiamat. Selamat daripada dahaga pada hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita baca sikit apa yang disebut di dalam kitab ini. Walaupun apa yang disebut dalam kitab ini adalah riwayat-riwayat yang tidak kuat daripada pandangan-pandangan asar, tetapi ia memberikan semangat kepada kita, memberikan satu rasa bahawa kita nak mencari kelebihan dan tidak boleh dipertikaikan kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kelebihan yang hebat. Di antara kelebihannya juga sesiapa yang berselawat annah man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam fi yaumin alf marrah. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari 1000 kali. Nak beramal payah. Lam yamut, dia tidak akan mati hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan lihat tempat tinggal dia sehingga dia akan melihat tempat tinggal dia daripada syurga. Ya Allah. Man shalla alayya. Walaupun hadis ni hadis mungkar, tapi ada cerita kelebihan dia. Hadis ini mungkar, kata dia, tapi ada kelebihan dia.
man shalla alayya fi yawmin alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Ya Allah. Banyak kelebihan. Tuan-tuan bolehlah baca lagi. Annaha ta'khudhu biyadihi, bahawa selawat ini akan pegang tangan orang yang biasa berselawat kepada Nabi untuk meniti atas titian hatta yamurru alaihi, sehingga dia berjaya melalui, mengharungi, merentasi titian itu. Ini kelebihan yang begitu banyak sebut dalam kitab ini. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh lihat. Saya rasa cukup kesimpulannya, makcik, ayah haji kita, datuk-datuk, tuan-tuan, anak-anak muda yang saya kasih sekalian, termasuk diri saya, yang paling penting nak nyatakan kepada kita, bekalan yang paling hebat ialah salah satunya kita memperbanyakkan ucap selawat dan salam kepada Nabi. Cuba kita banyakkan selawat kepada Nabi. Selawat pada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih kepada semua, Cik Firdaus dan serta seluruh kru IMED dan seluruh penonton yang mendengar pada malam ini, agar dapat disampaikan tentang kelebihan bekalan. Walaupun perbincangannya panjang, saya cukup sekadar itu sebagai tazkirah malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terengganu, negeri Darul Iman. Terengganu, menjunjung hukum Islam. Terengganu, maju berkat sejahtera, bawah panduan umarat dan ulama. Oh dari TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya mak turun sekarang.